Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Megat Aiman Hakim dari Palestine Center of Excellence. Setiap kali berlakunya perjanjian damai antara negara-negara Arab bersama penjajah Zionis yang sehingga hari ini masih lagi menjajah negara Palestin, ramai yang menentang, terutama sekali umat Islam. Tetapi adakah anda tahu sebahagian ulama ataupun agamawan ataupun ahli akademik, mereka menyokong perjanjian damai ini. Lebih menyedihkan lagi ialah mereka menggunakan dalil agama. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل صلح الحديبية قال له عمر بن الخطاب كيف نرضى، وقال له علي بن ابي طالب كيف نرضى هذا، وقال له كيف نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله، ونحن عندما وقعنا هذا الاتفاق في أوسلو إذا كان في أي واحد فيكم عنده اعتراض أنا عندي 100 اعتراض جنبي. Mereka mengatakan bahawa perjanjian damai dengan Israel ini sama dengan perjanjian Hudaybiyah, iaitu perjanjian Rasulullah SAW dengan Quraisy musyrikin di Mekah. Tapi kalau kita tengok balik, kan, antara perjanjian Hudaybiyah Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Quraisy, dan kita bandingkan dengan perjanjian damai dengan Israel, memang hampir sama pun. Kalau tengok, Rasulullah SAW mewakili orang Islam. Pemimpin-pemimpin Arab ni pun dia mewakili orang Islam, melakukan perjanjian politik. Rasulullah melakukan perjanjian politik dengan kaum Quraisy. Negara-negara Arab ini juga melakukan perjanjian politik. Perjanjian Hudaybiyah dia menatijahkan gencatan senjata. Samalah juga dengan perjanjian damai yang berlaku pada zaman ini. Ia menatijahkan juga gencatan senjata di pihak Israel dan juga di pihak negara-negara Islam. Dan anda boleh tengok video daripada Syekh ni dia cakap apa. هل تذكر صلح الحديبية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة؟ تذكرون أم لا؟ أنا لو أتيت لأتصالح مع دولة قوية في سبيل أن أدفع شر الحرب عن دولتي وعن شعبي، فيأتي أحدهم يقول أنتم يا عبيد الأمريكان، يا عبيد إسرائيل، يا عبيد روسيا، يا عبيد الصين، ويضع 1000 مصطلحات عبادة يجعلنا نعبد أصناما أو بشرا أكثر مما عبدها أهل مكة قبل الإسلام. وحينما تأتي تقول له الصلح مصالح تقتضي أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصلح ماذا؟ الحديبية. هل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الدنية على دينه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم خضع للكفار والعياذ بالله صلوات ربي وسلامه عليه؟ أنا أسألك. Okey, Syekh ni jelas dia cakap. Tapi saya nak tanya Syekh tu lah. Adakah Rasulullah SAW selepas baginda melakukan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah bercakap terima kasih dekat Quraisy? بنجامين نتنياهو شكرا لك. Adakah Rasulullah SAW baginda menjadikan Quraisy sebagai sekutu? Adakah Rasulullah SAW membiarkan sahaja kezaliman dan kejahatan berlaku kepada kaum muslimin? Adakah Rasulullah SAW terus bersama kaum Quraisy di Mekah yang sedang menzalimi kaum muslimin? Dan kebenarannya ialah, walaupun ada persamaan antara perjanjian Hudaybiyah dan perjanjian damai dengan Israel, sebenarnya ia tidak sama. Dan pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda mengapa tidak sama perjanjian Hudaybiyah dan juga perjanjian damai dengan Israel. Dan sebelum saya pergi terus kepada penerangan pada hal tersebut, saya nak mengatakan bahawa perjanjian damai dengan Israel sangatlah jauh jika dibandingkan dengan perjanjian Hudaybiyah. Bahkan ini adalah satu penghinaan dan penipuan, pembohongan terhadap baginda Rasulullah SAW. Apa yang baca balik sejarah perjanjian Hudaybiyah, keadaan kaum muslimin ketika itu dengan kafir Quraisy, mereka dalam keadaan berperang, mereka dalam keadaan bermusuh-musuhan. Dan baginda SAW selepas melakukan perjanjian Hudaybiyah tersebut, ia tidak menjadikan kaum kafir Quraisy musyrikin sekutu baginda. Hubungan Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Quraisy selepas perjanjian Hudaybiyah masih lagi kekal sebagai musuh. Tetapi kalau kita lihat
perjanjian damai dengan Israel pada ketika ini, negara-negara yang telah melakukan perjanjian damai telah menjadi rakan kepada Israel. Jadi, apa sahaja yang dilakukan oleh Israel, mereka terpaksa setuju ataupun mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua ialah perjanjian Hudaybiyah ini, ia bukanlah peristiwa di mana Rasulullah SAW datang dari Madinah pergi ke Mekah untuk mengadakan hubungan politik ataupun hubungan ekonomi ataupun hubungan sosial. Tidak. Rasulullah SAW datang ke Mekah pun disebabkan ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lakukan umrah. Tetapi kalau kita lihat perjanjian damai ini, ianya bertujuan bukannya untuk menegakkan agama Allah. Ianya bukannya bertujuan untuk membantu orang Palestin. Ianya bukannya bertujuan untuk membantu umat yang dizalimi ataupun mangsa kepada kezaliman dan kejahatan. Ianya bertujuan untuk membantu menguatkan lagi kedudukan Israel di Timur Tengah. Kalau kita lihat pun sepanjang sejarah, setelah negara-negara Arab ini melakukan perjanjian damai, adakah negara Israel semakin kuat? Ya. Adakah negara Israel semakin kurang ancaman terhadap mereka? Ya. Adakah negara Israel semakin cepat berkembang dan semakin berani melakukan kezalimannya? Ya. Setiap perjanjian damai yang dilakukan oleh negara-negara Arab ini, tujuannya hanyalah tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menguatkan lagi kedudukan negara haram Israel. Yang ketiga, siapa yang baca kisah perjanjian Hudaybiyah dalam buku-buku sirah, dia akan dapat rasakan bahawa kuatnya Islam, beraninya Islam. Sebab apa? Sabda Rasulullah SAW mafhumnya, kami tidak datang untuk berperang dengan siapa, tetapi kami datang sebagai mu'tamirin. Dan Quraisy ketika itu telah pun merasai kesakitan kerana kalah daripada perang Khandaq. Sekiranya mereka mahu, aku akan berikan kepada mereka keamanan. Dan sekiranya mereka berikan kepada aku masa, sekiranya mereka mahu masuk Islam, mereka boleh masuk Islam. Sekiranya mereka tidak mahu ataupun menghalang aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan berperang sehingga walaupun leherku dipenggal atau Allah akan mengerjakan urusannya. Hadis ini direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Abu Bakar juga pernah berkata kepada utusan Quraisy, kami datang hanya untuk menunaikan umrah, dan siapa yang berani halang kami akan membunuhnya. Inilah contoh betapa hebatnya, betapa megahnya umat Islam ketika perjanjian Hudaybiyah. Tapi kalau mereka yang mengatakan bahawa perjanjian Hudaybiyah ni sama dengan perjanjian damai, tengok sendiri macam mana ucapan pemimpin-pemimpin Arab ketika dalam upacara perjanjian damai. Even baru-baru ini pun, di mana anda boleh tengok video kat sini. لم تكن هذه المبادرة ممكنة لولا جهود فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو. شكرا لك. فإن هذه المعاهدة ستمكننا من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني. For the state of Israel and Prime Minister Netanyahu, we welcome and appreciate these steps from you and your government. Dan begitulah seterusnya. Setiap kali pemimpin Arab memberikan ucapan dalam upacara perjanjian damai, hampir kesemuanya menunjukkan bahawa kita ini adalah orang luar dan kita harus minta kebenaran daripada Israel, iaitu negara haram Israel, untuk duduk di Palestin. Yang keempat, ketika Rasulullah SAW jalan perjalanan baginda bersama para sahabat menuju ke Mekah untuk melakukan umrah, antara pihak Rasulullah SAW dengan pihak musyrikin Quraisy saling menghantar utusan. Sampailah satu ketika Rasulullah SAW telah pun sampai berdekatan dengan Mekah, dan Rasulullah SAW hantar utusan yang terdiri daripada seorang sahabat yang bernama Uthman bin Affan. Dan apabila Uthman bin Affan sampai di Mekah untuk meneruskan perbincangan mewakili kaum muslimin dengan Quraisy Mekah, entah bagaimana perbincangan tersebut menjadi panjang sehingga kan tersebar berita yang mengatakan bahawa Uthman bin Affan dibunuh oleh Quraisy Mekah. Dan ketika itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Baginda mengisytiharkan perang terhadap Quraisy
Mekah kerana telah membunuh Uthman bin Affan. Bayangkan, disebabkan seorang sahabat sahaja, baginda isytihar perang terhadap Quraisy. Hampir semua sahabat yang ketika itu bersama baginda bersetuju dengan pengisytiharaan tersebut dan bersedia untuk berperang walaupun sehingga mati syahid. Perkara ini didengari oleh kaum Quraisy. Cepat-cepat mereka hantar seorang utusan untuk mengadakan perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Tapi kalau kita tengok perjanjian damai negara-negara Arab, negara-negara Islam dengan negara haram penjajah, selepas perjanjian setiap negara-negara Arab, semakin banyak pembunuhan orang Palestin berlaku. Semakin berani Israel melakukan kezaliman dan kejahatan mereka terhadap rakyat Palestin. Perjanjian Hudaybiyah menggentarkan orang Quraisy sehingga mereka takut apabila umat Islam isytihar perang. Tetapi perjanjian damai dengan Israel bukannya menggentarkan, malah menggembirakan lagi Yahudi Zionis yang tidak pernah henti-henti melakukan kezaliman. Yang kelima, dalam perjanjian Hudaybiyah ditulis dalam buku-buku sejarah ataupun buku-buku sirah, ada 4 perkara yang dipersetujui. Saya tak nak terangkan 4 perkara tersebut. Tetapi keempat-empat perkara ini tidak menghalalkan perkara yang haram dan tidak juga mengharamkan perkara yang halal. Tetapi dalam perjanjian damai dengan Israel bukan sahaja menghalalkan perkara yang haram, malah menyebabkan penjajah Zionis yang masih lagi menjajah lebih berani, lebih terkehadapan melakukan penjajahan mereka terhadap Palestin. Perjanjian Hudaybiyah yang disetujui antara pihak Rasulullah SAW dan kafir Quraisy hanyalah bertempoh 10 tahun sahaja. Tetapi perjanjian ini tidak lama. Ia hanya bertahap selama 2 tahun. Kerana apa? Kerana pihak Quraisy tidak menepati janji mereka. Mereka telah menyerang salah satu sekutu pihak Rasulullah SAW. Dan perkara ini menyebabkan perjanjian Hudaybiyah terbatal. Tetapi dalam perjanjian damai, walaupun nama dia perjanjian damai ataupun ittifaq salam ataupun peace accord atau apa-apa sahaja, kita lihat bahawa perjanjian ini dia menjadikan negara-negara Arab ini selama-lamanya tidak boleh menyerang Israel. Selama-lamanya. Ia bukan 10 tahun, dia bukan 5 tahun, bukan 15 tahun, tetapi selama-lamanya. Itu nombor 1. Nombor 2, walaupun namanya adalah perjanjian damai, tetapi yang melakukan perdamaian tersebut hanyalah pihak negara-negara Arab. Pihak negara haram Israel, hari ini mereka melakukan perjanjian damai, esok mereka terus bom Gaza. Di manakah kedamaian mereka? Apakah dimasukkan kedamaian? Sekiranya mereka tidak menepati janji mereka. Malahan negara-negara Arab yang telah bersetuju untuk melakukan yang telah melakukan perjanjian damai ini, mereka hanya menyokong apa sahaja yang menyebabkan Israel lebih aman, sedangkan rakyat Palestin dibunuh setiap hari. Ketujuh, perjanjian Hudaybiyah adalah antara Rasulullah SAW, orang asal Mekah, dengan Quraisy yang juga berasal daripada Mekah. Quraisy bukan orang luar. Tetapi perjanjian damai ia berbeza. Negara-negara Arab ini melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi Zionis yang bukan berasal dari Palestin. Mereka berasal dari pelbagai negara, Eropah khususnya, datang ke Palestin dan menjajah negara Palestin dan duduk negara Palestin. Kemudian orang-orang Arab ini, pemerintah-pemerintah Arab bersetuju untuk melakukan perdamaian dengan penjajah ini yang merupakan orang luar. Yang ke-8 dan terakhir, apabila berlakunya perjanjian Hudaybiyah, dia bersetuju oleh pihak Quraisy Mekah dan juga pihak Rasulullah. Apabila datangnya orang Muslim daripada Mekah untuk pergi ke Madinah, mereka perlulah dikembalikan ke Mekah. Tetapi apabila pihak Rasulullah SAW, orang Muslim datang ke Mekah, mereka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ini adalah salah satu perkara yang dipersetujui. Tetapi dalam perjanjian damai antara negara-negara Arab dan negara haram Israel, ia membolehkan pelancong-pelancong Arab ini sesuka hati datang ke Israel, melancong, memberikan
jutaan US dollar, mungkin berbilion US dollar kepada Israel melalui sektor pelancongan. Itu tidak masuk lagi, banyak lagi cabang-cabang dalam sektor ekonomi yang boleh Israel untung hasil daripada perjanjian damai ini. Jadi ke-88 hujah ini saya kira sangatlah jelas perjanjian Hudaibiyah langsung tidak sama dengan perjanjian damai dengan Israel. Mereka yang mengatakan ianya sama, saya kira mereka tidak baca buku sirah dengan baik ataupun mereka terpaksa mengikuti arahan raja-raja mereka sehingga terpaksa menutupi apa yang sepatutnya. Dan antaranya adalah sirah Rasulullah SAW yang mulia ini. Ini sahaja pada saya. Jumpa episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe Aqsa Sharif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.